Okey guys, itulah dia keputusan perlawanan untuk Kuching menentang Sabah FC di saingan Liga Super. Dan seperti mana aku jangkakan pada video sebelum 90 minit ni, aku mengatakan Sabah FC memang akan kalah tapi gol tidak akan melebihi 3. Dan resultnya adalah 2 Kuching dan 0 Sabah FC, membuatkan Kuching berjaya merampas kembali kedudukan di top 3 saingan Liga Super, di mana mereka tangga ketiga sekarang, tapi itu pun terpulang dengan kedudukan Kuala Lumpur sekarang lah menentang Melaka, di mana sekarang buat masa ni mereka mendahului 1-0 lah. Sekiranya keputusan itu kekal, so Kuching akan kekal tangga ketiga dan KL tangga kedua. Tapi sekiranya Melaka membuat kejutan mengalahkan Kuala Lumpur ataupun mungkin seri, Kuching akan naik ke atas. Manakala Sabah pula kekal berada di tangga ke-10 selepas 17 perlawanan. So sekarang ni kita mencatat satu kemenangan, 2 seri dan 2 kekalahan guys. So ini aku tengok macam satu benda yang cukup ketara lah di saingan Liga Super, especially apabila melibatkan tim yang berada di saingan tim yang mewakili Borneo, di mana kalau aku dah silap 1 ke 2 musim saja yang kita dapat menyaksikan yang tim daripada Borneo, Sabah, Brunei dan juga Sarawak ni betul-betul mendominasi bahagian top 5. Aku lupa sudah season berapa tu, tapi kalau siapa-siapa ingat tolong letakkan dia di ruang komentar di bawah, season berapa tu yang ketiga-tiga tim ni kuat. Tapi apa yang pastinya, sekiranya salah satu tim perform daripada Borneo ni, yang lainnya memang tidak akan dapat turut serta perform. Itu realitinya lah, di mana pada 3 musim lepas kita mendominasi, wakil dari Sarawak ni berada di bawah, tapi apabila Kuching City berada di landasan yang cukup bagus untuk musim ni, kita pula harus mengambil alih lah kedudukan di tangga terbawah tersebut. So itu realiti yang aku perhatikan lah untuk pasukan yang mewakili daripada Borneo ni. Jadi aku tidak kecewa, aku tidak macam menyalahkan siapa-siapa atas kekalahan ni, kerana seperti mana aku katakan juga sekali lagi menyentuh mengenai video yang aku keluarkan sebelum ni, itu sebelum 90 minit ni, memang aku menjangkakanlah benda ni akan terjadi. 2 sebab aku sentuh sekali lagi. Satu adalah Wan Kiraro tidak mempunyai masa yang cukup untuk mengajar atau mengimplementasikan, mencurahkan apa yang beliau inginkan taktikal terhadap anak-anak buah beliau. Masa tidak cukup, so terpaksa menggunakan apa yang kemampuan player-player kita sekarang sahaja. Lepas tu yang paling besar sekali lagi adalah faktor stamina dan juga kecergasan pemain kita, yang sekali lagi akan dan telah melalui satu jadual yang padat dalam tempoh 2 minggu ni, 4 perlawanan sekali lagi, yang memberi efek tentang pemilihan kesebelasan utama kita lah, di mana kita tidak dapat meletakkan Ondong Ba dan juga Ernesto Pumipa lebih awal di dalam kesebelasan utama. Sekiranya aku rasa kedua individu ini dapat dimasukkan lebih awal, perlawanan ini mungkin akan menjadi berbeza lah dari segi keputusan dan juga persembahan Sabah FC. Aku nak nafikan juga antara faktor lainnya adalah kemasukan pemain-pemain barulah. Banyak wajah-wajah baru dalam skuad ni yang masih dan juga perlu diberi masa untuk mendapatkan keserasian. So memang kita kena lalui benda ni, dan memang kita macam katakanlah, kita memang kena telan lah apa-apa sekalipun result yang bakal kita tempuhi dan telah kita tempuhi untuk perlawanan-perlawanan yang seterusnya. Aku tidak menyalahkan pemain, aku tidak menyalahkan coach, aku tidak menyalahkan management. Cuma apa yang aku rasakan di sini, sekiranya proses peralihan ni dapat dilakukan lebih awal, kita kemungkinan besar tidak perlulah melalui semua benda ni. Kerana sekiranya sekali lagi proses pengalihan tersebut dilakukan lebih awal, ianya apa-apa masalah tu dapat disettle lebih awal lah. Unfortunately, kita terpaksa face benda ni, kita terpaksa melalui perubahan di dalam skuad dari segi taktikal, dari segi wajah baru pada pusingan kedua selepas tutupnya perpindahan jendela kedua lah, lebih kurang macam tu. So rebuild, balik-balik rebuild lah skuad Sabah FC ni, dan kita terimalah akibat dia dengan keputusan 2-0 ni menentang Kuching City. Separuh masa pertama memang aku rasa Kuching City bermain dengan intensiti yang cukup bagus dan cukup agresif.
membuatkan kenapa terjadinya 2 gol tersebut. Bagi aku Sabah FC dari segi bertahan separuh masa pertama tu memang agak kucar-kacir lah. Memang macam kelang kabut diorang. Dari segi clearance pun dan juga mempertahankan bola, memang bilang orang tiada hala tuju lah. Okey, kelang kabut, memang kucar-kacir. Untuk pertahanan Sabah FC ni tidak ada proper backup yang dilakukan, baik dari pertahanan kita, baik dari midfield kita, membuatkan player kucing amat mudah untuk meletakkan beberapa player di luar kotak D untuk menyambut aku boleh katakan bola yang dilepaskan lah, sama dilepaskan oleh pemain Kuching City ataupun clearance yang tidak baik dilakukan oleh Sabah FC, membuatkan mereka agak mudah untuk mencari ruang dan mendapatkan ruang, membuat larian dan juga membuat rembatan ke gawang Sabah FC. Itu yang berlaku untuk 2 gol Sabah FC ni pada separuh masa pertama. Dan separuh masa kedua aku perhatikan, untuk separuh masa pertama tu Kuching City dia punya ball position lebih kurang 70% lebih jika dibandingkan Sabah FC. Pada separuh masa kedua aku nampak ada perubahan lah dari segi pertahanan Sabah FC pun baru aku nampak yang lebih teratur di situ. Lepas tu barulah midfield kita, apabila ketinggalan 2-0, barulah midfield kita eager untuk cuba merampas dan juga membuat ball progression, membuat larian bola, membantu bahagian hadapan kita. Unfortunately, apabila bola sampai saja ke final third, di situ kita terus buntu lah, terus kita tak tahu apa mau buat. Ini pun ini pun telah dilakukan juga terbukti menjadi masalah kita pada beberapa perlawanan sebelum ni juga, yang telah memberi impact sekali lagi untuk perlawanan menentang Kuching City ni. Tidak ada gol kita lakukan. Aku sebenarnya there's something I've got to say tentang Fergus Tierney ni. Bukan aku tidak menghargai dia bersama Sabah FC, tapi aku meletakkan mungkin kerana umur dia yang cukup muda lah, membuatkan dia tidak mempunyai pengalaman yang cukup besar untuk berada dalam satu position yang lebih compose, lebih tenang apabila wujudnya peluang yang dimiliki oleh beliau, kerana dia memang nampak kelang kabut lah. Aku boleh katakan lagi larian dia tak laju lah. Bukan ini sepatutnya laju ke lari, tapi beberapa peluang yang dia miliki tu macam tak cukup laju lah larian dia. Lebih kurang macam tu, banyak terhidang. Sekali lagi, dia ni sering kali menjadi player yang mempunyai peluang yang cukup banyak untuk Sabah FC, tapi dia tidak mampu untuk menerjemahkan peluang untuk menjadi gol. Aku nak nafikan juga beberapa percubaan yang kita miliki yang gagal juga disempurnakan oleh Douye pun wujud di situ. Dan Douye ni aku rasa satu gol tu boleh dilakukan lah kalau dia tidak tamak. Pasal aku tengok Fergus Tierney tidak dikawal pada masa tu, tapi dia membuat keputusan untuk melepaskan rembatan yang ditampan oleh defender Kuching. Aku rasa kalau itu dia nampak di mana kedudukan Tierney, aku rasa mungkin gol boleh dilakukan. So unfortunately dia memilih untuk melepaskan rembatan instead of memberikan assist kepada Tierney. So itu pun antara big mistake yang dilakukan oleh bahagian hadapan Sabah FC lah. Basically senang cerita, kita punya final third decision making memang masih lagi perlu diperbaiki dan agak mengecewakan lah, lebih kurang aku katakan begitu. Di mana sekiranya aku rasa kalau Ernesto Pumipa dimasukkan lebih awal dan juga Ondong Gomba dimasukkan lebih awal, mungkin akan memberi perbezaan dari segi kepintaran pemain tersebut untuk menerjemahkan peluang menjadi gol untuk perlawanan ini. Tapi macam aku katakan lah, aku tak kecewa sebenarnya. Cuma kita membincangkan sajalah. Bukan aku mengutuk, bukan aku mengkritik. Pasal sekali lagi aku memang menganggarkan inilah yang akan berlaku. Kita cuma membincangkan kenapa benda tu berlaku untuk Sabah FC. Dan adakah ia mampu untuk diperbaiki secepat yang mungkin? Itu susah mau cakap lah sekarang ni, kerana sekali lagi masa yang dimiliki oleh Juan Girado memang tidak cukup banyak untuk beliau sekali lagi cuba mengimplementasikan apa yang beliau inginkan untuk Sabah FC ni. Sekali lagi kehadiran Gaby memberi peranan yang cukup besar untuk Sabah FC. Kalau bukan kerana dia juga, aku pasti akan ada lagi gol yang boleh dilakukan oleh Kuching sinilah. Tapi again, unfortunately aku sekali lagi menyentuh dari segi rest time yang dimiliki oleh pemain kita. Memang
cukup kurang. That's why aku faham kenapa Endong Omba dan juga Ernesto tidak diturunkan lebih awal, kerana ingin memberi rehat yang secukupnya kepada pemain-pemain utama tersebut, kerana sekiranya kita sekali lagi memaksa mereka ni untuk terus beraksi 90 minit, ianya akan mengundang padah lah. Maksud aku, injury mungkin boleh terjadi kepada pemain-pemain tersebut. So guys, itulah basically perkongsian aku untuk perlawanan ni. Bagaimana pula pendapat anda? Letakkannya di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.